Assalamualaikum warahmatullahi. Nur Alis, Ummu Wazi, Farhana Sobri, Altamis Furqan, Nur Hayatingah, Rodiah Syarif, Maryam Muhammad, Wahidah Ida, Ariza Ahmad Nawi, Ibu Liana, Habibah Malik, Maizura Rahim, Aisyah Ahmad, Nurhaniza Hamid. Tolong respon audio video. Syarina Wati Ishak, Anissa Syari, Nur Madina. Nur Madina ni siapakah? Okey, Madina TV Al-Hijrah ke? Fatimah Omar, Yasnur Hayana, Aznita Sa'ad, Haniah Baharudin, Nur Syidah Nabiha, Khadizah, subhanallah, Ruby Yusuf, Kifli Zul, Faridah Sahid, Sadina Muhammad, Nazatul Naina, tolong PM Kifli Zul kita. Dia dah ada buku Latahzan ke belum? Kalau ada orang nak hadiah kat dia ni. Sebab duk selalu nampak dia dalam kuliah. Cik Rusia, Zainun Abdul Rahman, Alhamdulillah, Wani Yahya, Full Nurul Aryana, Khalijah Muhammad. Dengar Kak Nazah memang tahu. Siti Atikah Tukimin, apa khabar cik? Alhamdulillah, Wani Yahya orang Seremban, sihat, sihat jelas. Cik Yang Hasna. Okey, saya punya technician Kak Yanti Hamid kata dah cantik dah. Okey, Alinda Ali, orang Johor kan. Subhanallah, rindunya Kak, lama tak jumpa. Mas Liza Bagiran, Tuntat. Ni sahabat-sahabat boleh share nota kat Mas Liza Bagiran. Kita rajin, dia mencatat semula nota, panjang-panjang dan tepat padat insya-Allah. Okey, Cahaya Ma'arif, Siti Azmahani, subhanallah, wajah-wajah istiqamah dah ni. Nur Aida, Ummu Fatihah, Maz Ismail. Syok lah sebut nama anda ni. Pada sebutan nama tu ada doa. Jasidah Ahmad, Jasidah, debar pula jantung saya sebab nama mangsa yang malam tadi diceritakan didengar tu Jahidah kan. Nurliza Ismail, Khalijah Muhammad, Masya Allah. Farah Liana, Nuriza Kasim, Nuraini Abdul Rahman, Nuriza Abdul Hamid. Masya Allah. Terima kasih Nuriza Abdul Hamid sebab doa-doa anda belaka. Okay, walaupun ustazah tak puas lah sebenarnya. Tak puas tu sebab apa? Sebab banyak lagi benda nak share tapi tak. Amboi, hampa jangan duk nak perli-perli baju ustazah semalam bukan baju ustazah, baju depa suruh paksa pakai. Ustazah dah beria-ria dah datang dengan baju baru, tudung semua. Tahu dah depa memang suruh pakai baju depa. Tapi ustazah kata nehi, kena paksa juga. Tak pasal-pasal dah muncul dengan imej tudung baru. Tapi bila bergaya depan cermin tu nampak okey, masih patuh syariah, okey lah. Kadang yang mereka sediakan tu kita rasa macam oh ini kalau bahaya ni kalau pakai macam ni, okey. Tapi bila yang disediakan tu masih lagi dalam, okey lah, tak apalah, tukar sikit tak apa, yang penting masih lagi dalam. Prof Muhayya mana pula Hanisa Syafi'i? Prof Muhayya tu kurui. Hok yang Prof Muhayya semalam tu Prof Muzayyana. Aduh, banyak baju tak celuh. Dia bukan kurus tapi banyak baju tak celuh. Okey, saya tak sedar dah lebih 200 orang. Maaf. Okey, kita mulakan. Masih lagi sambungan bab yang ke-54 ya, sahabat-sahabat. Dan so cute, bab 55 ni secoet je. Secoet. Jadi cantik sangat aturan Allah. Semalam Ustazah tak sempat tamatkan 54, jadi kita sambung sikit. So hari ni kita habiskan kampui habis. Orang Kedah rindulah nak balik Kedah kan. InsyaAllah tak sikit masa lagi. Bukan rindu apa, bukan nampak nama Kak Siti Arpah ni saja, bukan. Tapi sebab saya ada banyak sangat benda nak kena settle. Tolong bantu dengan doa sahabat-sahabat. Pertama, pasti Al-Fawaz sedang dalam renovasi.
Seronok saya perkembangan demi perkembangan walaupun pekerja-pekerja dalam musim hujan. Sat mereka kerja setengah hari je Ustazah. Lagu tu lah cara dia bercakap. Jadi kita tetap nampak perkembangan demi perkembangan yang nanti anak-anak akan masuk dalam suasana baru. Sekolahnya dulu sangat-sangat daif. Saya kata runtuhkan semua, kita buat yang baru untuk anak-anak tu insya-Allah. Kemudian kita juga dalam proses mengintai-ngintai pembangunan pondok dan rumah orang tua-tua insya-Allah. Pecah tanah nak dilakukan dah, tapi sebab PKP saya juga insya-Allah akan upgrade Darul Fawaz Utara insya-Allah. Di bahagian atas ni kita nak jadikan asrama tempat tinggal anak-anak asnaf. Jadi semua tu memerlukan diskusi meja lah. Kalau banyak juga yang dah berjalan walaupun secara hujung jari, tapi tak puas kalau tak tengok dengan mata sendiri. Tak puas. Bukan nak jadi orang puas, tak puas. Okay. Rindu nak bercakap-cakap dengan orang Kedah kan. Okay, muslimin muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak Ustazah sebab tiba-tiba ni. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, saya selalu bila menunaikan amanah orang saya ambil keberkatan Jumaat tadi, saya transfer duit orang ni 15,000 untuk menopap untuk menopap dana pasti Al-Fawaz. Saya start saja dengan anda, saya menerima mesej. Ya Allah Ustazah, terharunya saya. Terima kasih Ustazah. Kenapa dia sangat terharu sahabat-sahabat? Dia mendapat barang kemas almarhumah bondanya. Kan? Anak mak lah ni, yang jaga mak dulu. So, mak ni bagi barang-barang kemas dia sebelum mati semua pada dia. Tak banyak mana pun Ustazah dia kata. Tapi sekarang ni mas memang boleh jual lah, maksudnya tinggi harga dia kata. So dia memang tak pakai barang kemas, jadi dia leburkan semua. Dia dapat cash. Ustazah tengah cerita dekat Latahzan ni. Amai join Latahzan, Ustazah tengah cerita ni. Allah, hai tahniah. Semoga menjadi kebaikan, subhanallah, untuk dunia dan akhirat, dan juga almarhumah bonda. Amin ya rabbal alamin. Kita jawab WhatsApp dia. Masya Allah sahabat-sahabat. Kenapa dia terharu? Sebab bukan dia saja yang berpahala, tapi almarhumah bonda dia. Anda bayangkan saya bantu pembinaan surau di rumah saya ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memang bohong lah kalau Ustazah seorang yang buat. Bohong. Atas nama je lah, atas nama. Kata bila surau dirobohkan yang lama, saya kata macam mana nak dapat duit kalau sikit-sikit gini. Saya pergi kuliah-kuliah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya pujuk muslimat kan, yang duk berbarang kemas pelik-pelik tu, sampai ada kena potong tangan. Orang nak rampok nak rampok emasnya tak boleh, potong tangannya. Ini kalau kat Indonesia banyak berlaku ni sahabat-sahabat. Moga kat Malaysia ni 1-2 kes dulu tu je lah. Okay, lepas tu ada seorang datin ni, bila saya cerita kan sahabat-sahabat ni, antara cerita dalam masyarakat lah saya nak share dengan anda. Ustazah, selama ni saya tak pernah terfikir apa Ustazah cakap. Ustazah tahu saya ada simpan barang kemas mak saya arwah dekat dalam bank dah 16 tahun. Saya ni kan punya almengongi. Ustazah akui, Ustazah ni naif benda-benda macam ni. Ustazah tak reti sahabat-sahabat. Kak, ada ke? Kan orang duk berdatin-datin dengan dia, saya pun kak je lah. Kak, ada ke orang simpan barang kemas dekat dalam bank? Ada lah Ustazah, rajinnya bank tu jaga, ada upah lah Ustazah. Dia kata, la ilaha illallah, nak mana kita tak reti kan, simpan dekat rumah pun tak ada, ni kan lagi simpan dekat bank barang kemas. Jadi dia kata, Ustazah insyaAllah saya dah bincang dengan adik-beradik saya sebagai kakak sulung, saya nak bawa keluar, saya nak bagi. Sebab masa tu saya ada anak murid yang memang ada kedai emas. Jadi kalau ada yang macam tu, Ustazah bawa je kat kedai saya. Dia kata saya akan timbangkan insyaAllah. Kalau untuk diinfakkan semula ni, saya tak akan ambil upah lah kan, mereka ada upah-upah mereka pula kan. Jadi dapatlah duit dengan harga yang tinggi sikit. Terkejut dia sahabat. Saya terkejut. Dia bawa pergi masjid tu, lepas kuliah tu dia bagi kat saya satu kotak.
Lepas tu sampai terjatuh kotak tu sebab saya ingat benda tu macam ringan. So saya pegang sambil sembang dengan dia tu. Saya pun pegang terjatuh. Berderai semua. Kok yang batu permata segala kan. Tu dia nasib baik jemaah dah ramai balik. Ada beberapa orang je. Tu kami pun duk kutip ni. Kok yang rantai dah tak ada apa. Apa nama penyambung tu? Bicu. Punya tak reti. Gelang mak dia yang dah batu-batu tercabuk semua tu. Benda lama kan? Benda lama. Barang kemas lama. 16 tahun dah dia simpan. Lepas tu dia cerita ke adik-beradik dia dalam family group. Ustazah kat masjid ada sebut benda macam ni. Saya kata okey boleh insya-Allah. Tapi kedai emas dia tak ambil yang batu-batu ni. Nanti dia akan asingkan. Dia bagi balik dekat akak. Okey Ustazah faham. Timbang emas saja. Anda tahu, saya bagi tahu dia, Kak, ni resipnya, Kak tahu tak barang kemas arwah dapat berapa? 38,000. Sahabat-sahabat. Ya Allah Ustazah, 16 tahun saya simpan, bodohnya saya ni Ustazah. Lepas tu nak buat macam mana? Kak nak infak semua ataupun akak adik-beradik nak ambil sikit? Ustazah, adik-beradik saya semua dah setuju untuk masukkan 38,000 tu untuk pembinaan surau. Contoh macam tu lah. Gancu Azizah Razak punya lah tak kerti. Lepas tu itu baru seorang. Lepas tu ada lagi sampai saya balik, saya habis kuliah. Saya ingat lagi masa tu dekat Masjid Muaz Jabal. Saya habis kuliah sebab saya duk cerita pembinaan surau kat rumah saya kan. Subhanallah kan. Jom kita orang perempuan ni kalau yang dah tak pakai nak buat apa? Dia tu Ustazah saya nampak rantai ni ternampak mak saya. Hakikatnya mak tu ada tak dekat rantai juga? Bila setiap kali akak tengok ada tak? Akak pakai ke? Saya tak pakai Ustazah macam ni. Tapi saya nampak mak saya. Kak, tak jadi apa. Minta maaf sahabat kalau ada yang tak bersetuju dengan Ustazah. Tak jadi apa. Kita hanya tengok rantai tu teringat mak. Adik-beradik lain kadang-kadang pun serah kat engkau lah. Aku pun bukan pakai benda gitu. Jadi dah memang hak kita sepenuhnya benda tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia pergi taksir dapat berapa? Cash. Lepas tu Ustazah saya dengan bismillah. Saya turun daripada pentas ceramah sahabat. Dia tunggu saya untuk salam. Sampai saya, apa benda ni? Ulat gonggok ke? Saya punya, saya geli benda-benda gitu kan. Terus lepas. Ustazah, rantai ni. Rantai kesayangan mak saya dulu. Dia bagi kat saya sebab saya jaga dia masa sakit Ustazah. Lepas tu saya serahlah kat Ustazah. Sahabat kan, saya tunjuklah akak ni hasilnya. Saya tunjuk gambar dekat kedai tu. Bukan kedai lah pun, saya pergi rumah anak murid saya yang token emas tu. Timbangnya berapa berat, ringgitnya dapat berapa, saya tunjuk kat dia. Akak nak infak semua ke macam mana? Sebab kalau Allah uji hati ni, wow, 38,000, 8,000 je lah saya infak, 30,000 tak. Itu bahayanya. Sebab tu kita kena tak jaga niat betul-betul. Masa dia bagi tu macam mana? Saya memang dapat berapa pun saya nak infak semua. Supaya nanti kalau dia 8,000 je lah Ustazah, 30,000 lagi tak jadi. Pandailah kita nak basuh pula kan. Kau jangan main-main, hari tu kau cakap kau nak bagi semua. Sebab tu timbang dulu, jangan janji dulu. Dia tak sangka lah sebab dulu mak dia beli 5,000 je. Contoh sekarang harga dah macam ni. Kan sahabat-sahabat tu sebab dia orang meniaga emas kan. Maknanya benda boleh buat. Itu yang saya sebab tadi awal tu. Sebab sebelum start kuliah ni saya bagi tahu dia dah transfer dah dekat kontraktor yang nak menguruskan tu. Allah terharunya Ustazah. Kan pahala bukan kat dia saja sahabat. Mak dia dalam kubur, lepas ni anak-anak berapa puluh hatta ratus orang mengulang-ulang Quran hafazan dalam tu, pahalanya sampai kepada mak dia. Inilah dia indahnya harta wakaf. Jadi apa sangat yang kita nak salutkan tubuh kita ni dengan segala perhiasan kalau nantinya tak boleh menghias kita di alam barzakh. Cuba kita tukar mindset kita macam tu. Jangan sibuk dengan dunia yang kita simpan. Tak jadi apa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Sebab pula dah ada. Sebab itulah cara untuk kita say thank you dekat mak kita dulu-dulu, ayah kita. Kita tak boleh nak balas dengan apa. Dia dah mati, dia dah tak boleh tolong diri dia sendiri. Sahabat-sahabat kan. Kita lah yang hidup ni kena tolong. Aku simpan je sayang kan arwah mak aku bangkit balik marah pasal apa kau jual, tak pernah berlaku lagi Sekian dimaklumkan. Kan? Tak pernah lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, yalah Kak Hamidah Saad, kalau dah simpan saja, jangan lupa di situ ada zakatnya. Ini simpan emas tapi tak pernah bayar zakat. Anda akan ditenggelamkan dengan emas-emas itu. Na'udzubillah.
Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sengaja untuk saya ceritakan apa yang saya dapat daripada masyarakat ini hasil mereka mendengar ilmu. Dan mereka terus bismillah. Dan mereka terus buat. Sampai kadang-kadang ustazah bila jumpa orang macam ni, aku ustazah ke dia ustazah? Aku duk cakap banyak-banyak ni aku buat ke tidak? Sebab kita rasa deep, dia dapat satu ilmu terus buat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. So, cabar diri anda hanya buat perkara yang bermanfaat di sisi Allah. Kalau kita ada terlibat benda-benda macam tu, kita simpan sebab sayang. Itu bukan namanya sayang pada mak ayah. Kalau kita biarkan, orang kata berhabuk, berkepam, tak boleh bawa mati pun sahabat-sahabat. Okay? Jadi kita jadikan dana akhirat kita. Semoga kita menjadi jutawan di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Baik, kita sambung bab yang ke-54. La tahzan. Dah jadi kuliah lain pula dah. Tak apa, Mazni Ahmad. Tapi kalau nak dengar cerita lain sesi, nanti Mazni Ahmad kena dengar balik yang awal. Tu ada kisah menarik, tertarik, debum tadi awal-awal. Okey, sahabat-sahabat. Seorang sastrawan barat. Ingat lagi ke semalam punya tajuk? Jangan bersedih, hinaan tidak selamanya bererti buruk. Duk celah-celah kita, hina-hina kita tu kan, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Apa semalam saya kata? Hadaku kisah. Macam itulah. Baik. Seorang sastrawan barat mengatakan, lakukan apa yang kau pandang benar. Lakukan apa yang kau pandang benar. Dan palingkan punggungmu dari semua kritikan yang tidak berguna. Maksud dia kata, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ni sastrawan barat ni, tak rujuk Quran. Tapi orang-orang yang hebat ni jangan terus orang kafir tak boleh dengar. Tak boleh sahabat-sahabat. Contoh kita nak belajar buat kapal terbang, nak bina bangunan tinggi, mungkin dulu kita belajar daripada depa, yang baik kita ambil. So pandangan dia kata, buat je apa yang kau rasa benar. Ini pandangan dia, orang barat. Tapi kita, apa yang kita nak tambah, kau dengan ilmu kau tahu benda tu betul. Watawasau bil haq. Benda yang betul. Kita dah berpesan-pesan kepada kebaikan. Dan kita dengan ilmu yang kita ada ni, kita tahu Allah suka benda tu. Nabi suka benda tu. So terus buat. Tu sebab Ustazah Zai selalu sebut, just do it. Buat je benda tu. Benda yang mana? Benda yang kau tahu benda tu benar. Berani kerana benar. Kenapa? Kang aku buat ni, orang kata Kang aku buat ni. Kau jadi takut sebab kau sendiri tak benar. Buat benda yang benar. Dan palingkan punggungmu dari semua kritikan tidak berguna. Sudah pasti, Ustazah, Kang saya buat macam ni, orang kata, Kak, apatah lagi berbuat keburukan. Berbuat kebaikan pun akan ada orang kata. Ingat semalam kisah Luqmanul Hakim, sahabat-sahabat. Lepas kuliah semalam tu ada anak anda saya messenger kat page Ustazah Muzayyana. Ustazah, sudahnya apa keputusan Luqman Hakim? Dia buat macam mana? Ustazah pun kata, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jawapan macam tu suka hati dia lah. Nak naik ke, tak naik ke. Tak ada hukum haram dosa, haram pahala. Tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Haram, wajib, makruh ke, tak ada hukum. Jawapannya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa benda pun atas dunia hukum asalnya harus. Kita nak berkereta mewah, kereta daripada dulu pakai kereta kecil, sekarang pakai kereta besar. Asal hukumnya harus. Tapi engkau beli kereta besar tu pakai duit haram, walaupun kereta tu tulis Bismillah, la ilaha illallah segala, dia akan jadi haram lah. Kau naik keldai, kenderaan masa tu, kau nak naik berdua ke, nak naik selagi keldai tu boleh berjalan, silakan. Sebab tu ada orang macam mendera lembu kan. Saya pernah dekat, mana masa pergi Aceh ke pergi Padang, tak ingat dah. Pergi Padang kot, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada kita nampak depa duk buat apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ada tak yang gang travel Ustazah ke? Dia buat macam kalau kita ni apa? Allah, kenapa susah nak sebut ni? Gula merah. Gula ke dia buat? Nantilah bila ingat cerita. Dia tutup mata lembu ni. Sebab dia tarik benda yang berat. Lepas tu orang-orang Malaysia yang datang tengok, kesian lembu tu kena dera. Memang diciptakan dia untuk membantu tugas-tugas manusia. Tak ada mesin apa semua lagi kan. Gunakan binatang lah. Kerbau untuk membajak sawah. Itu bukan mendera, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Tapi pun ada adab-adabnya lah. Contoh macam kita nak sembelih binatang, kenapa pakai pisau tumpul? Ni tak boleh dalam Islam. Okey? Lepas tu kita nak jadikan dia macam jangan mendera lah. Jangan mendera. Kita nampak anjing ni duduk depan rumah kita, tapi tetap juga perompak masuk. Besok tu kita baling batu sampai pecah kepala dia. Tak boleh lah macam tu kan. Sebab dengan binatang pun kita diajar beradab juga. Okey? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. So, bila kita memahami kaedah ini, kita tahu benda yang kita buat tu adalah benda benar, orang tetap akan kata, buat je. Itu sebab bahasa dia ni, palingkan ponggongmu dari semua kritikan yang tidak berguna. Cik Yurni ada orang Padang Bukit Tinggi ni, dia buat gula Melaka kan cik? Dia buat gula Melaka. Makasih cik. Dia buat gula Melaka. Macam mana cik? Cuba cik tarik panjang-panjang sikit. Apa dah nak cerita balik tak jadi. Rindu sangat lah ni nak kena pergi lagi. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi yang saya kelakar tu macam makcik daripada Malaysia ni. Tak baik lah ustazah diorang ni kan. Kesian buat itu. Dah itu memang kerja dia cik. Memang kerja tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kerja lembu tu. Lembu ke kerbau cik Yurni? Allahu Akbar. Subhanallah kita tengok Ada beberapa perkara yang perlu anda renungkan dan anda cuba. Jangan membalas cercaan yang melukai. Perenggan ni sangat best. Cuba anda dengar betul-betul. Fokus. Ada beberapa perkara yang perlu anda renungkan dan anda cuba. Apa dia? Jom kita buat sama-sama. Jangan membalas cercaan yang melukai hati anda. Yes, hanya aku yang tahu lukanya. Ustazah tak tahu. Luka ni parah ni ustazah. Ustazah tak tahu. Tahu je. Janganlah awak seorang pernah luka hati parah bernanah. Tahu je. Dulu aku pernah dah. Ni hang pula lah kan. Macam tu maksud. Sahabat-sahabat, biasa je. Jangan membalas cercaan yang melukai hati anda. Geram ustazah kalau tak balas. Cik tak dapatlah nak menolong. Hang tanya pendapat kita, macam mana nak buat ustazah? Hati saya terluka. Kita nasihat dia dengan bahasa Dr. Aid Al-Qarni. Kalau ada orang mengadu kat kita, sakit hati saya ustazah. Dia lukakan hati saya ustazah. Bernanah dan hati saya. Jangan membalas cercaan orang yang melukai hati anda. Noktah. Sahabat, tak ada lagi. Tapi, kalau tapi tu, suka hatimu kita nasihat gitu je. Faham sahabat-sahabat? Sebab dah tak ada bahasa yang lebih indah untuk kita sampaikan kat dia kecuali nasihat yang macam ni. Jadi kalau kita stay, ustazah tunggulah ajak saya nak cakap lagi. Dia ulang. Saya tak boleh ustazah. Minta maaf lah saya banyak lagi benda lain nak buat. Saya dah cakap dah. Ini bukan nasihat saya. Ini nasihat daripada alim ulama. Jangan balas. Akak akan lagi sakit kalau akak balas. Macam tu sahabat-sahabat. Jadi kita nak bertahan tak balas tu. Okey aku nak ikut je ni. Jangan membalas cercaan yang melukai hati anda. Sama ada ia berupa ucapan atau ejekan yang menggunakan qasidah. Apa makna qasidah? Oh kita syok lah qasidah ni kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa sahajalah kalau Rasulullah dulu disambut oleh penduduk Makkah. Tala'al bandaru alaina min thaniyatil wada'. Itu daripada ciptaan-ciptaan mereka. Kalau orang-orang alim macam syair-syair ni dalam bahasa Arab ni boleh diqasidahkan. Bahasa-bahasa yang begitu indah. Kan ada kadang-kadang orang nak sakitkan hati kita, bahasa dia cukup indah tapi menusuk, tertusuk. Deperli aku ni, sakit hati aku ni. Kan macam tu sahabat. Jadi kita nak sebut sama ada ia berupa ucapan ataupun ejekan menggunakan qasidah. Sesungguhnya kesabaranmu dalam menghadapi semua itu dengan sendirinya menguburkan semua keaiban. Menguburkan semua keaiban. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita balas, nampaklah kita sama mengaibkan diri macam dia. Okey? Jangan balas. Okey? Kenapa tak nak balas? Nanti ada jawapan. Kelembutan membuat anda meraih kemuliaan. Lembutkan hati anda yang keras. Anda akan meraih kemuliaan. Macam mana ustazah? Ramai orang sayang kat dia. Ramai orang suka kat dia. Pasal apa? Sebab dia kalau orang buat apa, dia tak balas. Mu je yang sibuk nak balas. Kan? Dia dengki kat orang. Bos asyik suka kat dia. Kawan-kawan pejabat asyik sebut nama dia. Kenapa orang tak cari saya? Cubalah tengok pula sikapmu dengan sikap dia. Akhlakmu dengan akhlak dia.
Bagaimana dia respon orang yang menyakiti hati dia. Kalau mu ni sikit-sikit singsing lengan. Gitulah sahabat-sahabat. Kan benda yang baik kita buat akan balik pada diri kita sendiri. Subhanallah. Mendiamkannya, tak membalas cercaan itu, mendiamkannya akan membuat mereka kalah. Kita nak dia kalah, kita sebagai pemenang. Tapi kita duk layan kejahatan yang dia buat. Kita takkan menang, sahabat-sahabat. Kalau kita diamkan, mereka akan kalah. Mereka duk tulis perli-perli kat Facebook pun kita tak like, tak komen. Diam je. Dia pun masuk pula ke IG. Ada orang screenshot hantar kat kita. Kan? Aisyah As. Contoh, saja ternampak ni. Aisyah As. Terima kasih Aisyah As. Contohlah dah ternampak nama Aisyah. Contoh ada orang kata, Kak Aisyah As, tahu dah orang tu dia screenshot apa dia ngumpat akak dekat dalam tu. Akak tak sedar ke tu dia cakap pasal akak tu. Kita pula balas balik, sahabat. Sebenarnya kata Dr. Aida Al-Qarni, mendiamkannya akan buat mereka kalah. Dia pergi pula cerita kat orang, tag orang tu, tag orang ni. Lah semua orang tak layan ke dia. Dia akan kalah. Yang menang kamu yang diam itu. Masya Allah. Tahniah orang-orang. Dia interrupt sekejap tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Dia hilang sekejap. Tes. Okey ke sahabat-sahabat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey lah ni kot. Line berjalan je. Okey. Kita sekejap saya nak tengok respon. Sebab tadi dia hilang sekejap. Okey. Rohaida Muhammad Yusof. Okey. Okey, faham dah. Okey, baik. Lepas tu mendiamkannya akan membuat mereka kalah dan memaafkannya akan membuat anda mencapai pahala dan kemuliaan. Ini yang saya nak highlight hari ni. Memaafkannya akan membuat anda mencapai pahala dan kemuliaan. Saya minta maaf kalau ada orang-orang yang berkenaan dengan rancangan dengar semalam ada dalam saya punya live ni. Dari hati yang semalam saya tak terluah, sahabat-sahabat, dan tak sempat pun nak mendakap emosi seorang ayah yang menyatakan anak saya bukan barang. Okay? Sampai dunia akhirat pun saya takkan maafkan dia. Lepas tu si adik ditanya, kalau lelaki itu datang sujud di hadapanmu meminta maaf, dia giling kepala, dia takkan maafkan. Baik, kita faham situasi orang yang sedang dianiaya, kita pun kesian. Kita pun kalau boleh nak korbankan segala yang kita ada untuk membantu keluarga itu, sahabat-sahabat. Dizalimi, dianiaya, disakiti. Tapi kata-kata yang macam tu tak sepatutnya keluar. Kita sebagai orang yang menasihat memang mudah bercakap. Saya tahu ia sukar untuk dibuat. Tapi dengan jihad yang tinggi, memilih memaafkan. Memanglah lepas ni takkanlah aku terima kau jadi menantu balik. Takkan kau akan masuk dalam keluarga aku balik. Takkan aku belai-belai, Allah menantuku sayang. Takkan gitulah kan sahabat-sahabat. Tapi memaafkan. Tak apalah lepas ni jangan tunjuk muka kat aku. Tak apa, aku dah maafkan dan kau. Itu lebih baik. Kenapa? Memaafkan akan membuat anda mencapai pahala dan kemuliaan. Sekarang anak kita tengah yalah koma, mungkin sukar nak dapat kehidupan macam dulu, ceria balik. Tak mungkin kalau kita fikir logik akal, sahabat-sahabat. Kesihatan anak dia tak boleh dikembalikan. Hatta sesuatu yang buruk berlaku kepada anak dia dah tak ada atas muka bumi ni, tak boleh diganti dengan yang baru. Tetap benda yang hilang takkan kembali, sahabat-sahabat. Tapi Allah jamin memberi ganti yang lebih baik. Dengan apa ganti yang lebih baik? Kita buat benda yang Allah suka. Memaafkan membuat anda mencapai pahala. Orang yang sedang buat pahala pasti dirinya ada mulia. Bukan saja di sisi manusia, tapi di sisi Allah dia mulia. Saya percaya kalau keluarga wanita yang semalam kita ceritakan tu ada menonton sekarang, ramai ni yang kata, ya Ustazah sepatutnya memaafkan. Bukan semudah itu, sahabat. Kita raikan keluarga yang memang sedang dalam emosi susah. Kita raikan, kita faham sebagai manusia. Tapi tak cukuplah masa semalam beberapa saat tu kita nak kata betulkanlah pakcik, daripada tak memaafkan kepada memaafkan. Tak sempat. Kita minta doakan mereka. Allah tunjukkan tenang, Allah tunjukkan jalan untuk mereka memilih memaafkan, kerana besar ujian keluarga tu. Siapa boleh tengok anak
ditatang bagi minyak yang penuh, pergi dekat lelaki lain, didera sampai koma. Siapa boleh maafkan? Tapi Islam selalu menganjurkan, dan memaafkannya akan membuat anda mencapai pahala dan kemuliaan. Ini sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Sherry Anson, saya percaya ramai yang menonton macam tu. Tapi Ustazah Zai kalau dalam live ni memang dah gitulah dah bercakap kan. Tapi mana sempat rancangan TV tu. Sebab tu macam mana pun kita nak live juga paling best. Okey sahabat-sahabat, perenggan yang seterusnya, tolong kurung perenggan ini. Ia sangat penting untuk kita. Ingat, sebahagian daripada mereka yang pernah mencerca atau mengkritik anda itu akan melupakan cercaan mereka. What? Tak faham Ustazah? Sabar dulu, baca habis dulu. Setengah daripadanya tidak sedar dengan apa yang mereka lontarkan. Halu, pernah tak kita berlaku macam ni? Ustazah, dulu kan dia itulah yang paling tak suka dengan saya. Macam-macam dia fitnah tohmah kat saya. Sekarang ni Ustazah jadi BFF saya. Pernah tak sahabat-sahabat? Pernah. Orang yang dulu musuh sekarang jadi BFF. Orang yang dulu BFF sekarang jadi musuh. Itulah kehidupan. Biasa. Orang yang dulu mencaci maki kita tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita diamkan aja. Kita menang, dia kalah insya-Allah. Bahkan lama-kelamaan sebab kita merebut redanya Allah, dia yang dulu memusuhi kita tu turut jadi orang yang reda pada kita. Oh, rupanya dia ni selama ni kita duk cakap apa pun dia buat je baik. Bagus juga benda dia buat baik ni Siap masjid dah ni. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, dulu aku tuduh dia buat masjid ni pakai duit haram apa semua. Tapi Masya Allah orang ramai datang masjid ni, barakah ni usaha keras dia ni. Aku nak jadi BFF dia lah. Sahabat, orang macam tu dia lupa tau. Dia lupa apa yang dulu dia caci cerca kita. Contohlah, kalau kita nak kata kan, kita nak kata, hang tak ingat ke aku simpan lagi WhatsApp hang kat aku, hang kata aku menatang lah, hang kata aku bla bla lah. Kan? Aku tak boleh terima sebenarnya masa tu. Aku menangis, aku sedih. Aku murung berhari-hari. Tapi bila aku bangkit, aku serahkan pada Allah, aku sebutlah. Sebut bahawa kita dulu memang sakit dengan dia. Dulah ya ke, aku habaq lagu tu ke, aku tak sedar lah masa tu, sorry lah no. Kan? Rasa nak cili je mulut dia. Kan? Tapi jangan cili. Kita dah dalam pahala ni sahabat. Allah dah beri bahagia dah dunia akhirat. Kenapa kita nak ingat-ingatkan balik? Rupanya orang yang duk caci maki kita dalam emosi sakit hati dia tu, dia lupa apa dia cakap tu. Maka buat apa kita nak ambil kisah sangat? Begitulah pesanan Dr. Aida Al-Qarni. Lalu kita baca terangguk-angguk, betul dah ya Allah. Penat je aku layan. Menambahkan putus hubungan. Rupanya kalau kita tak layan, musuh boleh jadi teman karib kita. Betapa barakahnya hidup yang dalam limpahan rahmat Allah, yang sedang buat pahala, Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan selebihnya tidak akan mengerti dan mengapa mereka mencerca anda. Maka oleh itu jangan pedulikan cercaan mereka itu, dan jangan pula berusaha untuk membalas apa yang telah mereka perkatakan. Saya ulang, jom ulang bersama-sama. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pedulikan cercaan mereka itu, dan jangan pula berusaha untuk membalas apa yang telah mereka perkatakan itu. Macam, boleh ke? Boleh ke? Bulat dah mata ni. Kan? Saya ulang lagi, jangan pedulikan cercaan mereka itu. Mereka tu hampa duk bayanglah siapa-siapa kan. Dan jangan pula berusaha untuk membalas apa yang telah mereka memperkatakan itu. Nur Madinah, saya pernah kena macam tu Ustazah. Bukan anda seorang sayang. Biasa je dalam hidup kita melalui macam tu. Now bila kita rasa kita tak payah cakap, hang tak ingat ke dulu hang kata kat aku lagu mana? Tak payah. Kita akan rasa macam menjual kebahagiaan kita balik. Cukuplah dengan kita merasa bahagia. Subhanallah. Sebab bahagia di jiwa ni sahabat, ya Allah, tak boleh dijual beli dengan apa. Biar kita tak berumah besar, kita bahagia. Biar kita tak punya apa-apa berbanding orang lain yang tunjuk apa-apa dekat Facebook dia Ustazah. Seronoknya laki dia bagi 1 taman bunga Ustazah, 4 tan bunga dia Ustazah. Saya ni Allah, tak ada langsung Ustazah kan. Tak payah nak cemburu dengan orang, kita bahagia.
Sebab apa kita dapat bahagia? Allah beri kita bahagia tu kerana kita memberi kepada orang lain lebih daripada kita merebut nikmatnya orang lain. Subhanallah, sahabat-sahabat. Bahagia, tenang di jiwa ni, subhanallah, itulah kekayaan yang orang tak boleh rentak. Orang tak boleh belah dada kita. Maisat, aku nak pinjam hati hang, aku nak rasa bahagia macam hang. Cannot. Bahagia tu bukan bergantung pada siapa di samping kita. Bahagia tu kamu kena cari sendiri. Ubah sikapmu, cara pandangmu, bagaimana hatimu respon kepada orang yang sakit hati denganmu. Please, sahabat-sahabat, anda akan stay dalam latahzan kalau anda rasa ini kekuatan saya. Tapi kalau anda rasa, alah, cakap je, siapa budak tek lalat tu yang pandai je cakap. Marah pula kalau Ustazah nasihat macam tu. Ustazah tak dapat lah nak menolong macam mana. Sebab Ustazah pun menerima nasihat daripada latahzan. So rasa yang Ustazah rasa ni, Ustazah nak pindahkan kepada anda. Tapi tak bolehlah kita buat pembedahan, tukar sat, hang pakai hati aku seminggu, aku pakai hati hang seminggu. Cannot. Kita kena cari sendiri. Kita kena ubah minda kita. Syed nak sentak dengan orang, syed nak sakit hati dengan orang, syed nak balah balik apa orang buat. Memang lambat lagi lah bahagia tu. Sekian dimaklumkan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kita teruskan. Berkata salah seorang hukama, orang sibuk, betul kan? Untuk apa yang telah mudah. Okey, seorang hukama berkata, orang sibuk memperkatakan tentangku kerana jatah roti mereka berkurangan dari jatahku. Saya kalau jumpa perkataan macam ni kan, sahabat saya duk cari apa benda jatah roti ni. Rupanya macam dia blok-blokkan, dia buat roti-roti kalau dulu buat biskut kering sebagai stok makanan kan. Orang sibuk memperkatakan tentangku kerana jatah roti mereka berkurangan dari jatahku. Maksud, rezeki aku lebih ada berbanding rezeki dia. Sesungguhnya rasa kehausan dan kelaparan telah melupakan mereka terhadap kematianku dan kematianmu. Maksudnya sahabat, ada orang yang selalu sibuk dengan macam mana dia boleh dapat macam tu. Macam mana? Orang senang dia susah, orang susah dia senang. Orang tu sebenarnya dia tak fikir bahawa dia akan mati. Orang yang dia dengki tu pun akan mati. Kita yang nak mati dalam husnul khatimah, please, aku nak dengki kat orang macam mana? One day aku mati. Aku tak dapat kat dunia apa yang dia akan dapat tu, aku akan dapat kat sana. Noktah. Kita akan tenang. Rezeki dia, ya Allah, kau tambahkan lagi nikmat dia. Aku kau dah bagi macam-macam rezeki dan alhamdulillah, ya Allah, syukur sangat. Kita akan tenang, sahabat. Tapi kalau kita, kenapa dia yang dapat, kenapa bukan aku? Itu memang silakan untuk bergejolak ni. Dalam ni, belum dicampak dalam neraka, dalam ni dah neraka dulu. Sekian dimaklumkan. Okey. Okey, seorang penyair mengatakan, menyingkirlah dari orang yang duduk di sampingmu sebab teman sebangkumu adalah seorang pendengki dan pencaci. Sebab tu Nabi suruh kita cari orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang beramal dengan ilmunya. Saya faham ada ramai orang kata, Ustazah, ada orang tu kan dia hadir je majlis ilmu kan, tapi mulut dia laser menyakitkan hati saya. Tahu Ustazah, kita tak boleh ubah dia. Sahabat-sahabat, kita tak boleh ubah mulut dia yang memang siap siaga. Lahir-lahir je dah dia dah laser macam tu. Kita tak boleh ubah dia, sahabat-sahabat. So, kita berhati-hati je. Kalau perlu bangkit, dia duduk di samping kita, kalau perlu bangkit. Macam orang duk sebut, Ustazah, saya ni jaga lidah saya daripada mengumpat. Saya tak suka mengumpat. Tapi bila saya pergi pejabat tu, ya Allah, meja sebelah tengah ngumpat, meja dia ngumpat. Saya tengah khusyuk ni buat kerja. Saya pun terpaksa dengar. Yang dia pengumpat tu bos. Kan, jadi pun saya syok dengar. Saya rapat-rapat sampai saya ingat meja saya. Salah mu. Kan, mu tak boleh nak stop dia pun, mu bangkit tinggalkan. Woi, pasal apa kau duduk ujung sana? Aku tak join orang buat ketupat. Kan jangan laser gitu, diam je. Saja cari angin baru. Dah kita nasihat, dia tetap nak ngumpat juga. Telinga aku dengar sama ni. Takkan hang nak tutup dengan kapas pula. Orang panggil sekejap, bos panggil meeting. Buat bodoh je, pekak ke apa dia ni? Saya tak nak dengar orang mengumpat. Dia ngumpat bos tau. Tak payah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, cari orang-orang soleh. So, orang-orang yang macam tadi ni, kenapa dia suruh kita tinggalkan bangku duduk itu? Supaya kita kawan dengan dia hanya sebagai, okey, kadang yang mulut gitu tu sepupu sepapat kita. Ni nak rentah negeri, nak balik kampung, jumpa sama-sama semua. Ngumpat mak mentua masing-masing. Birah sama birah.
Kan memang kan mak mentua kita tu, Allah teruk benar perangai. Lepas tu join. Sepanjang PKP Majlis Ilmu pagi, petang, siang, malam, lepas rentah negeri, ya Allah membawang mak mentua sendiri. Tolong sedar diri. Tolong sedar diri. Apa sebenarnya yang kita nak dalam hidup ni sahabat? Kita makan daging saudara kita sendiri. Kita jadi syok. Kita tahu hukum sebab kita pagi, petang, siang, malam mendengar ilmu. Allah pilih telinga kita mendengar ilmu. Orang duk ngumpat, kita nak bangkit pi dari situ pun tak larat. Orang kata, kau menjalan solehah sangat sejak dah pakai tudung labuh ni. Dok, aku nak basuh pinggan. Hang nak cerita-cerita, sekejap aku join hang. Okey, dia cerita pula pasal baju, pasal apa. Okey, join. Ngumpat baju tak dosa. Ngumpat mak mentua yang pakai baju tu dosa. Ngumpat ustazah pakai baju kuning semalam tak dosa. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebuah rumah yang sentiasa tenteram meskipun hanya terdapat sepotong roti di dalamnya. Sepotong roti dalam, tak ada benda-benda lain, tapi dia tetap bahagia. Adalah lebih baik dari sebuah rumah yang penuh dengan makanan yang lazat, tetapi tidak pernah lekang dari pergaduhan dan huru-hara. Masya Allah, sahih kan? Ibu-ibu belaka yang menonton ni, sahih kan ibu-ibu? Kita bukan perlukan emas dan permata, tapi kita perlukan bahagia di jiwa. Cewa sahabat-sahabat. Okey, Kak Anum kena dengar dari awal. Ada berita best awal-awal tadi. Baik, renungan. Renungan ni patut kita kena baca di malam hari, kedinginan malam, cewa. Kita buka kitab Al-Tahzan, kita baca. Jangan bersedih, kerana penyakit yang anda deritai akan hilang. Cubaan akan pergi. Dosa akan diampuni. Hutang akan terbayar. Orang yang terpenjara akan dibebaskan. Orang yang hilang akan kembali. Orang yang melakukan kemaksiatan akan bertaubat. Dan orang yang fakir akan menjadi kaya. Masya Allah sahabat-sahabat, dengan nyahkan rasa bersedih, menyalahkan diri, menyalahkan itu, menyalahkan ini, just bangkit, semua derita akan hilang. Dr. Aid Al-Qarni bercakap dengan ilmu Quran, hadis dan pengalaman beliau bertemu dengan masyarakat. Rugi kalau orang yang tak hebat macam dia ni tak nak tiru orang hebat macam dia. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Betul Zainul Abdul Rahman, sangat best. Okey, bukan Nur Hasimah Zainuddin, sangat best. Okey, lama ni tak jumpa cerita kau selalu dengan Ustazah Zai nasihat. Okey, mohon sentap sahabat. Okey, baik. Jangan bersedih. Tiadakah anda perhatikan bagaimana awan hitam itu tersingkap terang? Malam yang demikian pekat menjadi terang benderang. Adakah kita hidup selama 40 tahun Ustazah Zai hidup ni? Lebih sikit 40 tahun sahabat. Kita duduk dalam kegulapan. Yang dah terang ke belum yang? Belum bang, ni dah zuhur dah ni. Tapi gelap je. Macam malam je bang. Kita kadang-kadang dapat cuaca macam tu kan sahabat, mendung. Ya Allah, takutnya mendung. Itu pun kita dah takut. Sebab tu Allah baik. Allah tak biarkan kita hidup malam 24 jam. Pasti akan munculnya mentari siang. Takkan siang gembira selamanya. Pasti akan ada malam. Takkan hujan sentiasa, pasti adanya panas. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kan sahabat-sahabat, semua tu akan datang. PKP je Ustazah bila nak berakhir? Akan berakhir. Bila tak tahu. Serah pada Allah. Wallahu'alam. Lalu je hidup ni. Okey je kan? Makin gemuk je kan PKP. Okey lah tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Duklah bila nak habis, bila nak habis, bila nak habis. Makin gemuk elok je. Aku je lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey je. Lalui. Angin kencang menjadi tenang. Dan bagaimana badai menjadi reda. Yakinlah. Itu menandakan bahawa kesulitan hidup yang anda rasai now, kita sulit, akan lenyap. Kalau kita menghalang rasa sedih-sedih ni sentiasa dalam hati kita. Kita nak gembira, curia. Sahabat-sahabat. Allah kembali ke zaman mana Ustazah ni bercakap. Kehidupan anda akan menjadi bahagia dan masa depan menjadi gemilang. Tu Sarina Saluhidin. Dapat cucu pun tak cakap lah gemuk tu, tak cakap kat Sarina. Tapi elok je, bahagia kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar.
Jangan bersedih kerana teriknya sinar matahari akan diteduhkan oleh bayangan. Rasa kehausan yang mencekik akan disegarkan oleh air yang dingin. Dan rasa lapar yang mencengkam akan dikenyangkan oleh sepotong roti yang hangat. Keletihan kerana berjaga malam akan berhujung pada tidur yang nyenyak. Pedihnya kesakitan akan hilang dengan lazatnya sihat. Syukuri sihat kita ni sahabat-sahabat. Kerana itu anda hanya perlu sedikit kesabaran dan tunggulah barang sejenak. Sebab tu perkataan yang lain tak ada jumpa dah. Hanya sabarlah kau. Orang yang sabar pasti menang. Ustazah ni sabar. Ustazah tak tahu. Tahu. Bukan tak tahu. Mu ingat mu seorang PKP. Saya ni ustazah bisnes lingkup. Ingat bisnesmu saja. Ofisku tu langsung tak bergerak apa dah sahabat-sahabat. Saya ni bisnes saya ICU. ICU kak? Saya dah dikuburi terus dah. Relax bro. Kan sahabat-sahabat. Macam dia seorang ada masalah. Jom joinlah tahzan. Gitu je sekarang ni. Jangan bersedih. Meskipun para doktor sudah kehabisan cara, kalangan bijak bistari kehabisan akal, para ulama tidak lagi dapat berbuat apa-apa, para penyair hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala, dan semua usaha tidak lagi berguna apabila sudah berhadapan dengan pelaksanaan qudrat, kekuasaan Allah. Terjadinya qada dan segala sesuatu yang telah ditakdirkan. Frontliners kita bukan tak berusaha. Sahabat-sahabat, bahagian agama, bahagian kesihatan, hampa jangan pandai-pandai. Dia pada buat apa, duduk saja makan gaji buta. La ilaha illallah, sedapnya mulut bercakap. Syukurlah orang tu yang jadi menteri. Kalau mu jadi menteri, tahulah ustazah, ingat nak buat semua keputusan ni pakai taik gigi je. Tak. Sampai botak-botak tau kepala depa. Sampai yang muda-muda pun beruban. Sekian dimaklumkan. Depa buat kerja. Soal depa jujur atau tidak di sini, Allah tak buta untuk membalas. Tolonglah hormati kerja mereka. Jangan dikecam-kecam-kecam. Mengganggu segala sahabat-sahabat. Kita nak handle anak 4 orang pun Allah. Ikut cara A gagal. Ikut cara B bangkit semula. Tukar cara C. Biasa. Tolong hormat orang lain. Okey? Ali bin Jabalah berkata, semoga kebahagiaan menjelma. Semoga jiwa kita terubat dengan harapan. Maka janganlah menyerah. Sebab jika kau menyerah, kecemasan akan menyergap jiwa. Seseorang yang paling dekat dengan kebahagiaan adalah orang yang memiliki harapan. Seseorang yang paling dekat dengan kebahagiaan adalah orang yang memiliki harapan. Ustazah, apa harapan ustazah dengan PKP ni? Contohlah diinterview oleh apa kan, CNN. Wah, interview Ustazah Zai. Apa harapan ustazah dengan pandemik ini? Ustazah akan jawab, akan berakhir. Bila ia berakhir, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah akan beri hikmah-hikmah di balik musibah. Pasti kita akan bertemu. Okay? Jadi kita nak sebut macam mana lagi? La tahzan, innallaha ma'ana. Masya Allah. Sri Rohayu. Bukan kata-kata ustazah, kata-kata Dr. Aid Al-Qarni, tapi ustazah olah sikit-sikit je. Sebab kalau baca gitu hampa tidaklah pula. Dan ustazah banyak bercakap daripada pengalaman-pengalaman dakwah, daripada orang-orang yang ustazah jumpai, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada yang kacau ke lain? Hidup kena positif, bukan nak positif COVID. Tapi kalau dah kena, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh nak buat apa lagi dah. Itu qada, qadarnya Allah, ketentuan Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi apa yang ustazah nak sebut sebab jam dah pukul 12. So ustazah minta maaf sangat. Kita kalau boleh tak nak lajak-lajak lama sangat. Kita hormat masa orang lain. Anak saya cepat, Masya Allah, Muhammad Hafiz, seorang ayah yang resah jiwanya dengan anaknya yang sakit. InsyaAllah. Rasa itu ada pada kami para ibu, ayah-ayah yang menonton. Berkat doa semua, insyaAllah anak anda Muhammad Hafiz akan sembuh. Amin. Sahabat, minggu depan kan dengar punya program, kita raikan jiwa orang lelaki pula.
Orang lelaki yang ditahan haknya untuk mendapat hak penjagaan. Allah, sahabat-sahabat, macam-macam hidup atas dunia ni. Selalu orang perempuan yang nangis-nangis, Ustazah, keluarga suami saya bawa lari anak saya rindu anak saya. Berapa ramai Ustazah jumpa. Rupanya responden minggu depan dengar seorang lelaki yang sudah kontang jiwanya, terlalu rindu dengan anaknya. Bekas isteri mentua, tak bagi langsung tengok anak ni, sahabat-sahabat. Allah, pasal apa jadi lagu ni dalam masyarakat kita? Sebab ada dendam di hati. Sebab susah nak memaafkan, sahabat. Sedangkan dalam surah At-Talaq Allah cerita, talak ni bagi orang yang dah tak ada penyelesaian, sahabat. Walaupun itu jalan terakhir, kalau engkau depani dengan takwa, engkau akan bahagia. Sebab tu ada orang yang bercerai, keluar daripada satu masalah, tapi 17 masalah baru yang datang. Sampai, kalau aku tahu macam ni dulu baik, aku tak payah bercerai. Aku ingatkan bercerai settle. Tak, sahabat, bukan penyelesaian. Jadi selagi boleh diselamatkan, kerana Allah aku pertahankan rumah tangga, bukan kerana anak. Bukan kerana malu pada mak aku cakap apa lagi, aku yang gedik-gedik nak kahwin dengan dia. Jangan, pertahankan kerana Allah. Anda akan dapat kekuatan. Aku kan isteri, apa yang aku buat semuanya pahala di sisi suamiku. Walaupun suamiku orang yang tak taat kepada engkau, ya Allah. Aku suami asalkan aku qawwam, bertanggungjawab. Walaupun isteri aku tidak terima aku seadanya, engkau akan pandang aku sebagai lelaki yang bertanggungjawab. Pahala semua yang aku buat ni, ya Allah. Subhanallah, pandangkan hati kita kepada Allah, sahabat, kita akan tenang. Okay, jadi insya-Allah kita tangguhkan sehingga hari ini. Nanti saya akan delete sebab tajuk yang Ustazah tulis di atas tu adalah 54 dan 55. So 55 kita sambung esok dah. Bisa ke enggak bisa ibu-ibu? Nur Azila Abdul Razak, subhanallah, buat apa sahaja kerana Allah. Betul. Anda nak dapat hati yang betul-betul lillah sehingga hilang segala lelah, percayalah Ustazah merayu, stay istiqamah dalam majlis ilmu. Anda akan dapat rasa perubahan diri dan ikhlaskan hati. Kadang-kadang anda rasa tak lagi kita nak belajar dekat dengan Allah, lagi macam-macam ujian datang. Terimalah, ya Allah, mungkin begini cara engkau nak hapuskan dosa aku. Kuatkan aku, ya Allah, aku redha, ya Allah. Please. Semalam ada seorang ibu yang wasiat, Ustazah tolong nasihatkan anaknya dalam kemurungan. Saya susah hati, saya dah hantar voice note saya dekat dia tadi, sahabat-sahabat. Rupanya dia ada dalam latahzan ni. Sebab Ustazah kata kat dia, tolong hari-hari dengar latahzan. Saya kalau orang merayu-rayu macam tu, saya bukan orang alim, saya bukan orang hebat untuk memberi nasihat. Dengar je nasihat-nasihat alim ulama. Termaktub dalam kitab. Kita dapat belajar sama-sama, sahabat. Kita akan dapat kekuatan tu. Tapi kalau macam pacat, jab singgah, jab toeng, melenting balik, macam touch and go, kejap ada, kejap tak ada, macam mana tak istiqamah, sahabat. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Besok kita jumpa lagi. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Besok pagi di TV Al-Hijrah, tajuk dia best. Awal pula hari ni saya dapat tajuk. Tajuk dia apa? Subhanallah. Dia bagi tajuk kan? Tajuk TV Al-Hijrah besok 7 pagi. Bahagia yang terhenti. Kok bahagia yang terhenti dibaginya kat kita? Sahabat, nanti kita kupas daripada surah An-Nisa ayat 79 esok, insya-Allah. Sayang semua kerana Allah. Bye-bye. Assalamualaikum.